Para pendeta, pastor dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam seruan ibadat. Siapkan diri kita di hadirat Tuhan. Doa senyap dan membuat pengakuan dosa. Aku akan memujimu, ya Tuhan. Dalam kalangan bangsa-bangsa, aku akan menyanyi untukmu dalam kalangan umat manusia. Kerana kasih-Mu menjangkau langit dan kesetiaanmu mencapai awan. Maha tinggi Engkau, ya Allah, memerintah langit dan kemuliaan-Mu di atas seluruh bumi. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menunaikan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Jemaat Tuhan, tetap berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Esa, kita berseru ke atas kemuliaan Anda. Anda tetap Bapa yang kekal sentiasa menyertai dengan kita. Kasih yang sempurna telah Ku berikan kepada kita. Bukan kerana kebaikan kita, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau memulihkan kita. Layakan kita untuk
dapat memanggilku Bapa Maha Kasih. Tuhan, Engkau tidak membiarkan kita melangkah hanya sendirian. Kau selalu bersama dengan kita. Kita tahu Tuhan memimpin langkah kita dan menjaga ahli keluarga kita demi mengatasi wabak kali ini. Kita berdoa agar Tuhan mengubati kita dan membantu kita lebih mengenali Anda seperti lagu Bapa yang kekal. Di mana waktu kita ketuk pintu, Tuhan Bapa buka serta berikan kita kepintaran, kasih sayang dan kedamaian. Sebab Kau Bapaku yang kekal. Kita berdoa agar puji sembah pada hari ini dapat memuliakan nama Bapaku. Atas nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita sama-sama berdoa dengan melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percubaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, Tuhan sila duduk. Teks khotbah pada hari ini diambil dari Efesus 4:3 ayat 14 sehingga 21. Tema khotbah kita pada hari ini ialah perbuatan yang berakar dalam kisah. Kita serahkan kepada Pastor Cape. Shalom saudara dan saudari, bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita sekali lagi dapat berpeluang dan ada kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah dan mendengarkan ajaran yang berdasarkan firman Tuhan dari surah Efesus bab yang ketiga ayat ke-14 hingga ayat yang ke-22. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa saudara dan saudari. Bapa kami di syurga, pada saya Tuhan, kami bersyukur Tuhan di atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, untuk kami saling mendengar, untuk kami saling membangun di antara satu dengan yang lain Tuhan, melalui ajaran daripada-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan terus mengurapi kami Tuhan, dan agar kami tidak menjadi pendengar kepada firman Tuhan saja di dalam kehidupan kami, tetapi kami menjadi pelaku seturut kehendak firman Tuhan dalam kehidupan seharian kami. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan dan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang berkarya melalui kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya berikan tema ataupun judul khotbah pada hari ini, iaitu perbuatan yang berakarkan kasih. Perbuatan yang berakarkan kasih. Mari kita sama-sama membaca Efesus bab yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22 bersama-sama. Mari kita membacanya. Itulah sebabnya aku bertelut di hadapan Bapa, Dialah yang menyebabkan setiap kaum di dunia dan di syurga menerima sifatnya yang khas. Aku berdoa kepada Allah supaya daripada berkat-Nya yang berlimpah-limpah di syurga,
Dia menguatkan batin kamu dengan rohnya. Semoga Kristus tinggal di dalam hati kamu karena kamu percaya kepadanya. Aku berdoa supaya semua perbuatan kamu berakarkan dan berdasarkan kasih. Dengan demikian kamu bersama-sama umat Allah dapat sungguh-sungguh memahami betapa luas dan panjangnya serta betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat difahami sedalam-dalamnya. Semoga kamu mengenal kasih Kristus sehingga kamu memperolehi sifat Allah. Dengan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukan perkara yang jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau fikirkan. Hendaklah Allah dimuliakan selama-lamanya di kalangan jemaah melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah. Amin. Saudara dan saudari sekalian, saya ingin mengongsikan pengalaman saya pada masa dahulu, iaitu pengalaman bersama isteri, iaitu di mana dulu kami sebelum ada baby, kami sama-sama sempatlah ikut trend iaitu perkembangan semasa, iaitu tanam bunga di pasu, dan itu juga menjadi suatu hobilah kami pada waktu dahulu sebelum ada baby. Tetapi kami tiadalah ilmu dalam menanam bunga. Kami hanya ikut-ikut saja apa orang lain buat. Yang kami tahu, bunga yang kami beli itu perlu disiram setiap hari supaya tidak mati. Satu kali, saudara-saudari, apabila bunga itu boleh dipindahkan ke pasu lain kerana bunga tersebut sudahlah banyak, sudah bertumbuh dengan lebat. Jadi kami pindahkan. Namun tidak lama kemudian, saudara-saudari, apa yang terjadi? Bunga itu mati. Dalam fikiran saya, mungkin tidak disiram bunga ini, itulah menyebabkan dia mati. Dan saya juga menjangkakan bahawa menyebabkan bunga itu mati kerana akar dia tidak kuat. Sebab saya rajin juga siram bunga lah. Saya siram bunga tersebut betul-betul di tengah batang akar bunga tersebut, sehingga tanah dia beralih ke tepi-tepi pasu tersebut. Jadi melalui pengalaman ini, saya dapat mengimbas bahawa pentingnya akar sesuatu tanaman seperti bungakah, apalagi pokok yang memerlukan urat yang begitu kuat di dalam tanah. Perlunya urat itu berakar, membesar, karena ia akan menentukan betapa lama masa hidupnya dalam pasu atau di tanah yang pelbagai jenis, saudara dan saudari. Jadi apabila kita melihat dalam segi kekristenan ataupun menjadi pengikut Kristus ini, nah, bila kita melihat dari segi kekristenan sebagai pengikut Kristus, ada beberapa yang menentukan, mencirikan kita pengikut Kristus yang berakar dalam kasih, saudara-saudari. Nah, paling terutama yang mencirikan kita sebagai orang Kristian yang perlu kita berakar dalam kasih, itu pertama, apa yang kita perbuat itu kita perlu percaya kepada Kristus. Iman kita kepada Kristus sangatlah penting. Nah, selain itu, apa yang penting juga, iman dan tindakan kita, perbuatan kita menyaksikan menghidupi apa yang kita percaya. Dalam arti kata lain, saya percaya kepada Tuhan. Hendaklah saya sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan telah ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Itulah yang diajarkan di dalam Alkitab dan sebagainya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, setiap perbuatan, tindak tanduk perbuatan kita kenalah berakar dalam kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ada persoalan untuk kita. Bagaimana supaya perbuatan kita dapat melakukan berakar, yang berakarkan kasih kita kepada Kristus. Macam mana, saudara-saudari, supaya kita bertumbuh mansang dalam penggarap
Iaitu pertama ditekankan, ataupun saya memberi poin yang pertama itu perhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Nah, minggu lalu saya juga sangat tekankan hal ini. Minggu lalu Pastor Dorothy dan saya juga ada sebutkan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam gereja juga kita selalu nyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, saudara-saudari, bukanlah hanya di dalam gereja, dalam gedung gereja, berpegangan tangan, lihat kiri dan kanan sambil kita berikan senyuman. Bukan itu saja setakat kita bersaudara-saudari, tetapi kita juga bersaudara tanpa mengira masa, tanpa mengira tempat. Maksudnya, baik masa senang, baik masa duka, baik masa gembira, sama-samalah kita saling bersatu, saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Demikianlah kita menjalinkan hubungan dengan Tuhan, ciptaan Tuhan, dan sesama manusia, sesama kita. Nah, kita melihat dalam bahagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Saya membacakannya untuk kita. Itulah sebabnya aku bertelut di hadapan Bapa. Dialah yang menyebabkan setiap kaum di dunia dan di syurga menerima sifatnya yang khas. Nah, apa yang kita dapat pelajari daripada ayat yang 14 hingga ayat yang ke-15 ini, yaitu melalui ayat ini, nah, ciri yang kita kena selidiki dalam diri kita, adakah kita mencontohi sifat Rasul Paulus yang dalam hidupnya mengagumi Allah Bapa. Mengagumi Allah Bapa. Apa yang Rasul Paulus kagumi tentang Allah yang begitu hebat, iaitu kerana perbuatan Allah Bapa, Dia menghantar anaknya yang tunggal, iaitu Yesus Kristus, sebagai sumber keselamatan bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Nah, apa yang kita dapat tahu daripada firman Tuhan, saudara-saudari, anaknya mati di atas kayu salib, iaitu Yesus, menebus kita dari hukuman dosa. Nah, oleh itu, sebagai jaminan bagi kita, Kristus tidak meninggalkan kita sendirian, saudara-saudari. Kita diberikan Roh Kudus yang menuntun kepada keselamatan, agar kita tetap setia. Roh Kudus diberi kepada kita agar kita mempunyai hidup yang sentiasa berserah kepada kehendak Tuhan selalu, saudara dan saudari. Nah, melalui karya Allah yang begitu ajaib ini, membuat sifat seorang pengikut Kristus juga berubah. Itu siapakah pribadi tersebut? Iaitu Rasul Paulus sendiri, di mana dari seorang penganiaya, dia membunuh pengikut Kristus, dia berubah menjadi pemberita kabar baik, iaitu Rasul Paulus. Nah, dari seorang yang sombong berubah menjadi seorang yang, apa kita dapat baca daripada ayat yang ke-14, dia berubah menjadi seorang yang bertelut, yang bersujud di hadapan Allah Bapa. Ini kita dapat tahu bahawa dia mempunyai rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, dia memohon kepada Tuhan. Nah, mengapa semua ini dapat terjadi, saudara-saudari? Kerana Allah lah yang turut bekerja di dalam diri Rasul Paulus dan dalam diri kita juga pada hari ini, sehingga hati yang keras berubah menjadi lembut, dipakai untuk menjadi alat kerajaannya. Nah, sebagai satu keluarga yang saling berhubung di antara satu dengan yang lain, yang telah percaya kepada Kristus, kita memiliki Bapa yang sama, yaitu Allah Bapa yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Allah menjanjikan banyak perkara untuk kita terima, saudara dan saudari. Berkat-berkatnya tersedia bagi kita. Nah, apa yang penting di sini iaitu kita tidak menjauhkan diri daripada Dia, pemilik kehidupan kita. Nah, teruslah kita pada masa kita hidup di dunia ini berhubungan erat dengan Tuhan. Bagaimana? Berdoa, sembah sujud, membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, membaca Alkitab setiap hari iaitu dalam arti kata lain, kita datang kepada Tuhan. Nah, pada masa yang sama, oleh kerana Allah telah mempersatukan kita
baiklah kita terus bersatu, mengusahakan adanya kasih di antara satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita juga patut mengasihi sesama kita, saudara-saudari. Nah, yang kedua, Kristus tinggal dalam kita, iaitu perbuatan kasih yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita. Mengapa dia tunjukkan kepada kita? Supaya kita meneladaninya, iaitu sikap berdoa. Itulah yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita, iaitu berdoa bagi orang lain. Nah, bila seseorang itu menyedari bahawa dirinya dikuasai oleh kasih Kristus, dia sudah berakar, dia sudah bertumbuh dalam kasih Kristus, Kristus tinggal di dalam hidupnya, maka otomatik seseorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia otomatik perlu berbuat sesuatu, menyedari bahawa dia perlu berdoa, memerlukan Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada saudara dan saudarinya di dalam Kristus. Dalam arti kata yang lain, peka terhadap orang di sekitar kita, berdoa bagi orang di sekitar kita. Adakah kita pada saat ini ataupun kita yang tengah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, adakah kita memperhatikan orang di sekitar kita? Adakah kita berdoa bagi mereka, saudara-saudari, yang memerlukan kita untuk berdoa bagi mereka? Ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19 berkata, Aku berdoa kepada Allah supaya daripada berkat-Nya yang berlimpah-limpah di syurga, Dia menguatkan batin kamu dengan roh-Nya. Semoga Kristus tinggal di hati kamu karena kamu percaya kepadanya. Aku berdoa supaya semua perbuatan kamu berakarkan dan berdasarkan kasih. Dengan demikian, kamu bersama-sama umat Allah dapat sungguh-sungguh memahami betapa luas dan panjangnya serta betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dengan akal manusia tidak dapat difahami sedalam-dalamnya. Semoga kamu mengenal kasih Kristus sehingga kamu memperoleh sifat Allah. Nah, sebagaimana isi doa Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19 ini, dia doakan yang baik-baik untuk saudara dan saudari seiman dalam Kristus, mendoakan keperluan dan pertumbuhan saudara-saudari seiman, ya. Nah, supaya mereka memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Inilah doa yang baik, mendoakan sesuatu yang baik, iaitu berkat yang berlimpah-limpah. Semoga Tuhan menguatkan mereka dengan iringan pimpinan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus juga, saudara dan saudari, dia berdoa bagi jemaah di Efesus dan jemaah di sekitar kota Efesus supaya iman dan perbuatan jemaah bertindak seiring, bertindak nyata ataupun seraras kerana mereka telah dimerdekakan kasih Kristus. Nah, hendaklah mereka juga menyaksikan kasih kepada sesama. Nah, untuk apa mereka lakukan semua ini? Karena Kristus sudah tinggal di dalam mereka. Mereka patut menyaksikan Kristus kepada orang lain. Ayat ke-18 hingga ayat yang ke-19 memberitahu kita apa tujuan mereka lakukan semua ini, iaitu supaya mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah hidup yang bercirikan Kristus, mengasihi. Nah, yang ketiga, saudara-saudari, poin yang terakhir, iaitu seseorang yang berakar ataupun perbuatan yang berakar dalam Kristus itu memuliakan Tuhan melalui hidupnya ataupun hidup kita pada hari ini. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Nah, saudara-saudari, saya mengambil suatu contoh. Nah, ingatkah kita suatu kata-kata? Nah, cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, kita
ramai yang tahu artinya ini. Iaitu, apakah artinya? Iaitu di mana ada seseorang yang kita suka, orang itu tidak membalas cinta kita, atau di mana ada orang yang ingin mencintai kita, tetapi kita tidak menerima cinta dia. Nah, itulah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan, cinta kasih yang tidak bertimbal balik, saudara-saudari. Tidak akan berbunyi, tidak ada respon, saudara-saudari. Itulah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, sama hal juga memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Allah. Kita perlu bergabung dengan Allah, saudara-saudari. Kita perlu menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Iaitu dalam arti kata lain, inilah perbuatan yang memuliakan Tuhan, iaitu mengenakan Allah di dalam dasar kehidupan kita. Nah, kuasanya di dalam kita memampukan kita untuk hidup di tengah dunia yang penuh dengan cabaran ini. Nah, tanpa Allah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi lemah, saudara-saudari, secara rohani. Walaupun secara fizikal kita kuat, tetapi roh kita di dalam hati kita, di dalam pribadi kita lemah terhadap godaan di dunia ini. Jadi untuk kita terus kuat, terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengasihi sesama, prihatin kepada sesama, hanya dengan kuasa Allah kita dapat hanya dengan kuasa Allah dapat membantu kita, saudara-saudari. Tanpa pertolongannya, kemungkinan kita hanya mengasihi orang yang kita suka, orang yang kita suka sahaja. Lalu orang yang kita tidak suka, bagaimana kita melayaninya? Kemungkinan kita akan membenci, memusuhi. Nah, oleh kerana dialah yang bekerja melalui kita, memegang, memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, kita jauh dapat melakukan banyak perkara, termasuk mengasihi orang sekeliling kita, baik itu orang yang membuat baik kepada kita maupun tidak, saudara-saudari. Dengan kita berakar dalam kasih Kristus, kita dapat jauh melakukan perkara yang lebih banyak daripada apa yang kita minta dan fikirkan. Nah, inilah luar biasanya Allah kita, saudara-saudari, memberikan kita kekuatan. Kita mempunyai keterhatan, saudara-saudari, ataupun kita mempunyai limit. Kita ada limit sebab kita masih manusia, tetapi Allah tidak dibatasi oleh apapun. Nah, marilah kita bergabung dengan Dia, saudara-saudari, mengajak saudara-saudari seiman kita hidup rukun di hadapan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, bagi mengakhiri perkongsian firman Tuhan khotbah pada hari ini, marilah kita membaca bersama-sama ayat yang ke-21, saudara-saudari. Mari kita membaca ayat yang ke-21 bersama-sama. Hendaklah Allah dimuliakan selama-lamanya di kalangan jemaah melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Jemaat Tuhan, sila berdiri semula. Mari kita berdoa dalam doa iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sila duduk semula. Mari kita menyanyikan lagu Dia Mengerti sebagai respon kesyukuran kita kepada Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita naikkan pujian Doxologi. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Mari kita menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu pengutusan. Dia buka jalan. Cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku.
Jemaat Tuhan tetap berdiri semua. Mari kita jemput Pastor Gabe untuk menyampaikan doa berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, doa berkat. Bapa kami di syurga, pada saat Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kerana pada hari ini kami sekali lagi Tuhan dapat beribadah Tuhan kepada Engkau. Dan kami mohon Tuhan, kerana Tuhan terus menjaga dan melindungi kami dari segala macam bahaya. Kiranya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia dalam mengikuti-Mu Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk semua. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bersalaman dan sejahtera bersurai. Tuhan memberkati.